Hari ni aku nak buat resepi ayam madu tu, tapi aku nak bubur daging. Aku nak try lagi. Bubur daging, bubur petai sikit. Sedap. Tapi daging tu kena... Tapi teknik daging tu punya goreng aku akan tukar kepada... Bukan macam hari tu, tapi nak goreng dia bagi nipih-nipih, garing tu. Sedap lah. Okay, insyaAllah. Okay. Bukanlah nak tegak, tapi nak tegak lah juga kan. Yelah, kita punya hashtag ni lah, pasal COVID ni apa semua segala. Bukan pasal COVID je lah, pasal apa-apa sajalah. Kadang-kadang macam aku duk cakap tu lah kan. Kita ni, Allah sayang kita. Ya, Allah Rahman kita, Allah Rahim kita. Dan kita pun sayang Allah. Dan kita pun rasa macam, aku ni adalah seorang muslimin dan muslimat yang betul. Ya. Tapi itulah kadang-kadang kita ni, yang aku dah cakap tu, benda yang sekat kita punya doa, benda yang sekat kita punya amalan, benda yang sekat kita punya iman, tauhid, akidah, adalah benda syirik yang kita tak perasan. Kan? Macam baru ni aku tegak, bila hampa nak sedekah, hampa nak jariah, hampa nak derma, ada dia punya udang di sebalik mi tu. Jadi bila ada udang di sebalik mi tu, kita ni tak ikhlas lah. Kan, walaupun kita kata ikhlas lah bagi banyak mana pun. Tapi sebenarnya di balik lapisan ikhlas tu, ada benda lain yang tak berapa nak ikhlas. Benda tu bila tak ikhlas, kita harapkan benda sesuatu dan kita harapkan satu amalan itu dibulangkan kebaikannya, itu baru kepada amalan. Kalau benda lain kepada manusia, kepada satu benda-benda lain tak menyawa, lagilah dia akan mendatangkan kepada kesyirikan. Dan segala apa yang kita duk sebut, kita lafaz keluar pada mulut kita tu, walaupun pagi tadi baru kita sembahyang subuh, Allahu Akbar, lepas tu kita tahiyat awal, kita tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sebut, kita lapar pasal benda tu kita hafal. Tapi adakah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu mai daripada lapisan hati kita yang paling dalam? Wallahu alam. Sebab tu kita selalu tergelincir buat benda-benda syirik kecil yang kita tak perasan. Benda syirik jangan buat main-main. Syirik kecil, impun, dia akan jadi syirik besar. Bila terjatuhnya keadaan syirik, habis terlingkup. Benda yang Allah cukup marah, yang hilang habis dah sifat Rahman dan Rahim dia, apabila kita menyekutukan dia. Faham ke tak? Yang tu kita tak mau. Jadi nak habaq bagi, sebab itulah kita kena doa dan kita kena ucapan lisan kita lah. Ni zaman media sosial ni bukan ucapan lisan dah, taipan karangan ayat-ayat kita, hashtag kita tu semua boleh mendatangkan kepada syirik kita kepada Allah, kepada iman kita, kepada tauhid kita, kepada akidah kita. Bila hilang, pudar, longgar iman, tauhid, itulah yang boleh bawa kita buat benda-benda yang pelik-pelik tu. Okay, sebagai contohnya, aku bagi satu contoh yang mana doa tu. Jadi kita janganlah duk sibuk, ya Allah itu aku tambahlah rezeki aku, bagilah aku ini, itu, ini. Tapi sebenarnya doa yang paling penting yang kita nak kena angkat tangan minta doa angkat dulu ke Allah tu ialah supaya kita ni, percakapan kita ni dilapiskan dengan keadaan iman, tauhid dan akidah yang baik. Sebagaimana doa Nabi Nuh itu sendiri. Ingat, Nabi Nuh pun berdoa. Nabi Nuh doa apa? Ketika Nabi Nuh dalam menyebarkan agama Islam, agama Allah di kalangan umat-umatnya, dan Nabi Nuh gagal. Dan apa jadi kepada doa Nabi Nuh tu? Beratnya doa Nabi Nuh tu, mujarabnya doa Nabi Nuh tu yang Allah perkenankan. Doa Nabi Nuh tu sampai boleh ubah peta dunia ni. Nabi Nuh kata, lepas Nabi Nuh dah berdakwah, pengikut dia, umat dia tak mau lagi nak juga beriman dengan Allah. Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Nuh kata apa? Doa apa? Ya Allah, ya Tuhanku,
aku gagal. Aku gagal. Maka tolonglah aku. Dengan doa yang pendek macam tu, peta dunia yang kita duduk hari ni berubah kerana doa tersebut. Dan pasal apa aku highlightkan doa Nabi Nuh tu? Pasal apa yang Nabi Nuh kata dalam doa itu? Aku gagal, ya Allah. Gagal. Nabi Nuh tidak mengatakan perkataan lain. Tapi Nabi Nuh mengakui bahawa dia gagal. Kita, hashtag kita apa? Kita belum berjaya. Kita boleh. Kita apa? Tak boleh lah, cik. Oi, kita boleh. Maksud kata, kita tu kata kita sendiri yang boleh buat benda tu. Kita belum menang lagi. Makna kata siapa yang memenangkan kita? Kita sendiri. Tak boleh. Benda-benda kecil-kecil lagu tu pun dia akan jadi kepada sifat-sifat yang syirik. Okey. Dan kita bila kita kata lagu tu, makna kata kita ni sudah berada di tebing-tebing neraka. Jadi perbetul balik apa yang kita cakap, apa yang kita type. Kita kena ingat doa Nabi Nuh tu macam mana. Aku gagal, ya Allah, maka tolonglah aku. Baik. Alhamdulillah. Hari ni Tuhan bagi ilham. Aku terjumpa dengan ilmu ni. Maka aku share lah dekat hampa di pagi awal Muharram ini. Ni kira special edition lah ni kan. Jarang dah aku buat benda ni. Tapi sajalah. Bila dapat dengar tahu tu, maka aku pun teruslah bagi tahu. Takut aku ni lupa. Dan insyaAllah keberkatannya, kebaikannya semua, apa yang aku bagi tahu pagi ni, dah hampa mungkin juga hampa akan amalkan seterusnya di masa hadapan. Ya, semoga ianya diberkati oleh Allah, dan alhamdulillah ilmu ini merupakan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua di pagi yang sejahtera ini. Semoga kita menuju kepada tahun-tahun yang akan lebih membuatkan kita ni sebagai seorang Islam yang lebih padu, yang lebih tinggi nilai dia dengan keridaan Allah, dengan pertolongan Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, faham nak? Faham tak? Faham. Faham tak? Hey Ugawa. I'm here. Aku ni selalu bila dah habis kan, dia main lagi ilham. Jadi bila kita duk sebut kata kita gagal, kerajaan gagal, apa semua gagal tu, sebenarnya benda tu bagus untuk kita. Kita mengakui kelemahan kita. Kita mengakui bahawa ada zat yang lebih besar daripada kita, yang mampu. Dia yang cipta alam ini, dia yang cipta langit dan bumi ini tanpa tiang. Maka dialah juga yang memberi dan mengambil balik, yang berupaya untuk menyelesaikan masalah ni. Jadi first kali sebelum kita berdoa, kita kena mengaku kata kita lemah. Bukannya kita mampu buat benda ni semua. Tidak. Jadi kita kena mengaku dulu, ya Allah, ya Tuhanku, kami lemah. Kami lemah. Maka bantulah kami, ya Allah. Faham tak? Awak. InsyaAllah. Hari tu ramai lah juga orang DM aku kata, Tok, macam mana nak potong daging, tak mau bagi senang pok kerah. Dia kena melentang lah. Kalau hampa tengok ni kan urat daging kan, ni urat. Nampak tak dia punya tu? Dia pikuk sini kan, urat. Nampak tak ni? Dia melentang kan kat sini. Lemak pun nampak tak mai kat sini. Bila dia mai kat sini, kita kena balas balik kat sini. Balas kat sini. Potong kat sini. Jangan potong daging kat sini. Macam kita potong pisang. Pisang kan panjang macam tu. Kita jangan belah macam kita nak buat cok pisang tu, goreng pisang. Kita kena melentang dia. Pak, potong. Bila melentang, insya-Allah dia akan lembut, cepat lembut. Ni aku nak buat ni lain cerita. Jadi aku akan potong nipis sikit supaya cepat garing, cepat masak. Nipis, lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab aku tak mau rebus daging ni, jadi aku potong nipis-nipis nak bagi dia garing. Pasal kena goreng 2 kali ni banyak. Ni sendok apa? Sendok jam. Jadi yang ni hampa jangan buah ayak lah. Kan? Kita jangan buah ayak, kita goreng sampai dia garing, naik hitam macam tu. Baru kita angkat. Tak payah buah ayak. Tak payah buah ayak, tak payah buah camca, tak payah buah apa segala. Puting, botol susu ke semua tak payah. Sebab dia akan masak, sebab dia nipis.
Teknik ni pun aku pernah ajar apa kalau hampa nak buat daging ketumbak tak mau rebus. Potong nipis-nipis kecil-kecil halus-halus tu. Tok ketumbak, tok bawang besar sekali biar goreng sampai dia jadi hitam. Bubur lah rasa gula apa. Itu kalau nak buat tu lah. Hari ni kita nak buat resipi cabai madu tu. Jadi kita jangan bubur lah. Dah goreng garing, dah bubur garam kunyit, lagi angkat. Angkat baru kita tumis bawang merah, bawang besar. Lepas tu cabai melaka, cabai merah, bawang. Tapi kali ni aku akan buruh halia sikit. Sekejap aku nak akan lepas masuk petai. Leng sikit lah. Kita pondang kot leng sikit lagu tu. Bila kita buat kering lagu ni, kita tak rebus. Dia tak empuk sangat pun tak apa. Sedap. Biar kita boleh gigit-gigit, lihat-lihat. Gitu tarik-tarik dengan gigi. Tu sedap. Cah minyak elok. Rum masuk petai. Dah masuk petai. Sampai rum pula masuk daging ni. Ui, color cantik. Berak. Kacau. Sak gilas kita buat masuk bawang. Ini payahnya kacau tangan kanan ni. Ini kejadiannya. Ada faham? Tapi yang ni kalau hampa nak buah madu pun boleh. Tak mau pun tak apa. Aku tak bubuh kot. Macam tak apa nak kenal sikit dengan daging. Tak apa. Tapi base dia sama. Alhamdulillah cukup. Oi, makan dengan nasi. Tapi aku tak makan petai sebenarnya. Saja galak bubur dah berlambak situ kan. Tapi aku suka petai dalam makanan. Tapi aku tak pernah gigit petai tu. Macam perangai Alhamdulillah. Tapi aku bubuh pi lah. Sedap pula aku rasa bubuh. Elok lah. Ini pun habis dah. Minyak dia masih sedap. Nak suap anak. Belum muas jari aku. Ambil ni, kepai, lepas tu tolak dengan ibu jari. Baru dia tak tumpah. Tolak. Nanti saat berapa tak tolak lagi yang ada katuk mulut. Tak. Okey, siap. Ni lah nama dia, material dia Suzanne. Betul kan? Suzanne. Suzani Fabric. Mai daripada inilah Uzbekistan, Kazakhstan, Gohegostan. Tribal fabric. Jom kita pergi pasang. Baba siap buat toto lagi kat hang. Nindui. Okay, go. Here. Umbat. Okay. Syok tak? Try. Try lah. Cantik ni. Very Oscar de la Renta. Macam Oscar de la Renta lah. Macam Oscar de la Renta lah Misa. Tidak rehat. Tidak petang. Lagi makan. Aku dia. Bye. Ayo Miso. Siapa buat ni? Ayo, tak tayo. Ngaku cepat. Takkan dia boleh lompat atas ni. Dia gagal tu. Ni dah tertuduh. Cuba tangan dia sebelum sampai. Ni. Mana tangan dia? Sini. Mana tangan dia? Pukul tangan dia. Kan?